umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diterima sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak yang layak mendapat syafaat daripadanya tak kala kita berhimpun di pada masyarakat insya-Allah. Jadi insya-Allah senang-senang malam ini sekadar sedikit peringatan dan juga sekadar berkongsi ilmu. Kita akan sentuh sedikit berkaitan dengan ujian dan juga kesabaran insya-Allah pada malam ini. Dan insya-Allah kalau sempat kita akan petik beberapa hadis yang saya ambil daripada kitab Riyadhus Shalihin. Insya-Allah sama-sama kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعق فقلت يا رسول الله إنك تعق وعكا شديدا قال أجل إني أعق كما يعق رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وهدت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. Hadis riwayat muttafaq alaih Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang pertama kita baca pada malam ini datang daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau nama Mas'ud dia Abdullah bin Mas'ud. Semisal Abdullah bin Mas'ud ini di antara sahabat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sujud kepintaran dan juga kemahiran dia dalam ilmu Al-Quran. Tak ramai zaman sahabat Rasulullah dulu ni yang kata ada tapi tak ramai yang mahir dalam ilmu Al-Quran ni. Yang di antara yang mahir lagi dalam ilmu Al-Quran di antara dia sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Abdullah bin Abbas. Sebab tu kalau kita belajar dalam ilmu tafsir, dia ada satu ni yang kata kadang-kadang tafsiran tersebut dan hukum tersebut dikeluarkan ataupun pendapat daripada Ibnu Abbas ataupun datang daripada Abdullah bin Abbas, sepupu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca malam ni datang daripada Ibnu Mas'ud yang juga hebat dalam ilmu Al-Quran dia. Saya pernah cerita dulu berkaitan dengan sahabat-sahabat yang dilantik dalam pengumpulan semula Al-Quran ni. Yang kata ditugaskan untuk menulis wahyu. Dulu di antara dia yang terlibat menulis wahyu ni, di antara dia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni siapa dia ni? Anak kepada Abi Sufyan, musuh nombor satu Rasulullah. Yang kata berlakunya perang Badar dulu kan, perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Abi Sufyan kan? Abi Sufyan tu. Yang Abu Sufyan ni pula dia ada kaitan pula dari sudut kekeluargaan. Pasal apa? Pasal Rasulullah masa dengan dia tu tak jauh. Dia dengan Rasulullah, dia tu bapa mertua Rasulullah. Gitu pula. Balak. Tapi Rasulullah nikah dengan anak dia tu. Balak pasal dia tak beriman pada Rasulullah. Tu jadi balak tu. Lalu kemudian di antara dia lagi siapa dia? Muawiyah. Muawiyah tu anak pada Abi Sufyan. Pasal apa? Pasal apa jadi gitu? Pasal Rasulullah nikah dengan anak dia seorang. Itu jadi ada hubungan kekeluargaan tu. Rasulullah nikah dengan anak Abi Sufyan seorang yang bernama nama apa dia? Dah bawa dia Ustaz, boleh ingat dah ni. Nama Ramlah. Nama Ramlah bin Abi Sufyan, binti Abi Sufyan, ataupun digelar dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah. Itu dia. Muawiyah tu adik dia, adik kepada Ramlah. Rasulullah nikah dia tu. Yang kata asas Ramlah yang awal beriman pada Rasulullah kan. Dia kata peristiwa hijrah yang pertama tu yang Rasulullah hantar ke Habsyah. Dia terlibat sekali. Suami dia tu yang bernama Abdullah. Ada seorang kata Abdullah. Dia terlibat juga tu dalam rombongan tersebut. Cuma suami dia bila sampai di Habsyah, suami dia convert, masuk agama Nasrani. Cuma yang comel Ramlah ni anak pada Abi Sufyan, dia still bersama dengan Islam. Cerita tentang keteguhan dia tu. Yang kata keteguhan iman dia tu. Mendapat perhatian Rasulullah dan akhirnya Rasulullah ambil dia sebagai isteri. Tanda berapa tu? Appreciation.
Rasulullah hargai pengorbanan itu. Walau suami murtad sekalipun, dia tetap bersama dengan Islam. Itu ambil tu. Waktu terbakar lagi Abi Sufyan. Waktu lagi terbakar Abi Sufyan. Musuh satu hal tu, ambil pula anak dara aku nikah pula. Lagi terbakar Abi Sufyan. Dia waktu panjang cerita pula. Jadi siapa dia waktu dia wahyu dia? Di antara dia lagi Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ini pandai nulis. Kan kami belajar di sudut sejarah tarikh. Tarikh berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Hak tulis perjanjian tu siapa dia? Sayyidina Ali tulis. Dan Ali yang tulis tu. Betul dia ada seorang sahabat Rasulullah, sahabat Ansar Rasulullah. Dia dapat kata riwayat yang kita baca hadis di bulan lepas tu. Dia juga dia adalah sahabat yang tulis wahyu. Jadi pada hadis malam ni kita baca ni riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia cerita satu pengalaman dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu kali aku masuk ke tempat, dia masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'aq. Rasulullah ni duduk dalam keadaan sedang menderita panas badan. Abdullah bin Mas'ud cerita. Dia kata satu kali aku masuk dalam tempat Rasulullah ni, dalam rumah Rasulullah ni. Yang masa tu aku melihat Rasulullah ni duduk dalam keadaan menderita panas. Demam tu. Dalam hadis dah sebut demam. Dia kata Rasulullah ni badan ni panas, menderita Rasulullah. Bila masuk-masuk je gitu, maka Abdullah bin Mas'ud tegur Rasulullah. Dia kata apa? Faqultu ya Rasulullah, innaka tu'aku akan syadida. Dia kata ya Rasulullah, sesungguhnya tuan ni, badan tuan ni benar-benar panas. Tuan ni sekarang ni duduk menderita dalam keadaan panas badan ni. Dia kata Abdullah bin Mas'ud tegur Rasulullah. Maka bila kata je gitu, qala, jawab Rasulullah, ajal, ya betul, yang panas Rasulullah. Maka kata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, dia kata sakit panas yang sedang aku menanggung derita ni, ini adalah 2 kali ganda yang biasa ditanggung oleh seseorang di antara kamu sekalian. Situ. Sahabat Abdullah bin Mas'ud masuk rumah Rasulullah, masuk ke tempat Rasulullah. Bila tengok Rasulullah ni dalam keadaan macam sakit, duduk-duduk perasan dia, oh Rasulullah ni, badan Rasulullah ni panas. Dan nampak Rasulullah bersapa menderita. Bila nampak je gitu, tegur Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, sesungguhnya ni dalam keadaan yang kata wa'kan syadidah, duduk dalam keadaan benar-benar menderita panas. Maka bila sebut je gitu, Rasulullah kata apa? Ajal, je tu. Mas sekarang ni tengok panas ni. Bukan hati Rasulullah panas, bukan. Badan Rasulullah panas. Kalau hati panas ni lain. Boleh tengok muka tu. Dia duduk mari kening jatuh gitu. Pasang ekor nombor 16 buat jadi apa? Panas. Dan balik-balik rumah, isteri tak masuk. Panas. Dia panggil apa ni? Panas dalam. Itu tak ada obat tu. Obat dia malah gagal lah. Sebenarnya. Jadi bila sebut itu Rasulullah kata ajal, ya betul. Ini mu'aku kama yu'aku rajulan minkum. Rasulullah beri pula satu fakta. Rasulullah beritahu dia benda kebenaran. Fakta dia apa? Rasulullah kata aku ni menanggung kepanasan badanku ni, ini yang sedang aku tanggung 2 kali ganda kebiasaan kamu. Kalau orang biasa ni, kalau panas badan dia lebih pada 48 ke 50 ke, Rasulullah 2 kali ganda. Ada ke 48 badan. 48 ni terbakar dah tunggu lah. Dia jadi fantastic sport, dia main terbang gitu lah. Buat contoh saja. Maksudnya musnah, panas badan Rasulullah ni 2 kali ganda daripada panas badan manusia biasa. Nak sebut apa ni? Rasulullah kalau dia derita, dia multiply 2. Rasulullah ni kalau dia derita, dia multiply 2 daripada manusia biasa. Faham tak tu? Rasulullah ada. Rasulullah kata, inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Dia kata sakit panas yang sedang diderita oleh aku ni 2 kali ganda yang biasa diderita oleh seseorang di antara kamu sekalian.
Bila Rasulullah beritahu je gitu, Abdullah bin Mas'ud ini kata, Abdullah bin Mas'ud ni dibijuk orang dia. Bila Rasulullah kata je gitu, qultu zalika anna laka ajrain. Dia kata, kalau begitu ya Rasulullah, tuan dapat 2 pahala lah tu. Tinggi kat tu lah. Dia sipir kat pahala ni, kata sahabat Muslim, dia pilih. Dia ni tak nak dengan fikir lain, bab kelebihan dan juga bab fadilah. Fadilah kelebihan tu dulu tu lah. Nah, macam orang kata dia jemput Al-Fadhil, Ustaz Al-Fadhil ni orang lebih lah. Orang lain, Ustaz you dah lebih, orang ada lagi. Sini masalah fadilah. Bahasa kita kalau pada fadhail. Ni hak kita apa nama? Kawan sahabat-sahabat hok duk mengajar ni, sahabat-sahabat tabligh duk mengajar tu kan. Kitab apa tu? Fadilah amalan. Amalan apa ni? Fadilah kelebihan dari segi amalan tu kitab. Bila kita baca, kita nak tengok tu, dia beritahu dari segi fadilah tersebut, dia daripada sudut ibadat, dia ada kelebihan tertentu. Senang-senang. Ini kata Abdullah bin Mas'ud ni, dia tak fikir lagi. Bila Rasulullah kata, aku sakit 2 kali ganda daripada manusia biasa, nampak dah. Dia kata apa? Zalika anna laka ajrun. Kalau begitu ya Rasulullah, tuan dapat 2 kali ganda pahala kau. Dan maka katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Ya, betul. Zalika kadzalik, memang demikianlah keadaannya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam satu angle kita tengok jadi nabi ni, jadi rasul ni seolah-olah macam satu tashrif. Nampak macam satu kemuliaan. Dan duduk dalam keadaan apa pun, bukan kata dulu sampai sekarang ni pun, kita ni bila mari je bulan Rabiul Awal, minggu lepas ni dah. Sinonim masyarakat Malaysia kita ni dengan majlis apa dia? Maulidur Rasul. Alhamdulillah. Nak sebut kenapa tu? Kita nak sebut yang kita ni senantiasa teringat Rasulullah. Nampak ni seolah-olah kita ni memang kita teruja dengan Rasulullah. Dan memang supposed to be like that pun. Dia kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh yang terbaik kalau kita nak ambil sebagai example, sebagai contoh, tak lain tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu pula tuan-tuan pula ayat daripada surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka untuk rahmat sekian alam. Nak sebut kenapa tu? Di antara kelebihan-kelebihan pada Rasulullah, seolah-olah nampak macam satu kemuliaan di sudut tu. Tapi bila kita tengok balik di angle yang lain, sudut yang lain, jadi Nabi, jadi Rasul, dibuat ujian. Tengok ni, bila sakit Rasulullah, dia multiple, dia ganda 2. Sakit tu, kalau kita ni panas badan kita biasa macam ni, Rasulullah 2 kali ganda. Ujian itu juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So inilah that's why ada kata Rasulullah ni, dia orang yang tahan rasa. Kalau kita belajar disebut apa nama riwayat ataupun sejarah-sejarah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, sampai satu tahap kalau kita fikir ni, kalau kita duduk bukan kata kita ni jadi Rasulullah, tu barang mustahil lah, dan barang tak masuk akal lah. Ni nak cerita kalau kita ni jadi sahabat Rasulullah sendiri. Kalau kita duduk di zaman Rasulullah ni, kita tahan ataupun tidak kan? Nak cerita Rasulullah tu besar tinggi lah. Ni kalau kita ni jadi sahabat Rasulullah, duduk pula di zaman Rasulullah, Allah Rabbi, ujian bermacam-macam. Ujian ni bukan kata cerita usik-usik je, bukan. Dia tajuk nyawa muslim-muslimat. Darah tu jadi taruhan, nyawa tu jadi taruhan. Kalau kita buka pada dalam kitab Asy-Syama'iyah Muhammadiyah, Ibn Tirmizi dia bawa satu hadis, Rasulullah cerita pengalaman dia. Dia cerita berapa? Rasulullah kata apa? Aku ni pernah dalam satu gudang, duduk dalam keadaan tak ada makanan ni. Tak ada makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Nak cover kelaparan. Rasulullah ni derita. Dan Rasulullah kata, aku makan bukan makanan hak manusia makan. Rasulullah ni makan bukan makanan hak seperti mana biasa kebiasaan manusia makan. Benda apa? Wallahu a'lam. Rasulullah cerita dia bersama dengan Bilal, pernah lalu benda ni. Ni kata kita ni rahmat muslim-muslimat. Dok gaduh luruh darah, dok gaduh calon tubuh. Cuma kita Islam kita hari ni, kita di antara nikmat kita ambil Islam yang kita dapat ni, kita nak gelap sikit. Kita nak shine dia tu dengan apa? Ilmu. Dan dalam kita mari sembahyang Jumaat, kita pajak sekejap punggung kita. Ustaz ada mari jemput dekat hak jauh apa semua. Dalam kuliah tu kita nak ambil sedikit ni, ilmu tersebut kita nak shinekan iman kita ni. Pasal apa? Dengan ilmu tadi, moga-moga
Dan kita ada sikit tambahan baru. Jadi nak memantapkan sedikit iman kita ni. Muslim-muslimat, di sini tempat dia nak generate. Kita nak generate iman kita, kita nak generate ilmu kita di sini lah. Kadang-kadang saya mari ni bukan kata cerita benda baru, benda lama dah. Dan saya percaya yakin benda ni ustaz-ustaz saya boleh cerita dah hari ni. Cuma sebagai kata saya datang sebagai apa? Revision, guna kaji. Ataupun sebagai apa? Reminder, peringatan semula. So benda-benda gini kita dengar, oh. Dan sebenarnya so katanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal zalika kadzalik. Begitulah, demikian begitulah. Dia kata Allah Taala takdirkan jadi nabi, jadi rasul ni dia punya tanggung kesakitan 2 kali ganda seperti mana apa nama manusia biasa sekali ganda. Rasulullah ni 2 kali ganda daripada kesakitan daripada manusia biasa. Habis setakat tu Rasulullah tambah sikit lagi. Ni bawah ni Rasulullah beri satu ayat motivasi. Satu word, satu rakaat yang cukup di sini Muslim. Kalau kita pegang benda ni, insya-Allah kita akan tahu di mana kita ni tak kala kita ada satu panduan. Tak kala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa? Nabi kata ma min muslimin yusibuhu azan syaukatu fama fawqaha illa kafara Allah bi sayyi'atihi wa khuttat anhu dhunubuh. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang muslim, mamin muslim, orang beriman ni, orang muslim ni yang tak kali tertimpa olehnya sesuatu kesakitan, azan. Bukan azan. Azan bagi bang, bukan azan. Ini azan. Azan ni dah baca dengan tanwin, semua kesakitan. Allah Taala test kita dengan kesakitan, ujian. Baik itu, baik sama ada ia berupa duri. Sikit sangat duri. Kena duri apa ni? Duri selumbur. Sikit lah. Tapi sakit kita. Aduh, sakit kita ni. Ataupun lebih besar daripada tu. Besar lah. Sakit apa kena? Sakit gaul. Dulu comel berjalan, hari ni macam penguin lah. Dulu jalan comel je. Sini musmak. Sakit gaul ni dia ada level dia. Dia ada stage dia. Duk mari dia mengalami yang kata apa dia panggil ni? Complication ke apa? Sebut complication bunyi macam pasal lah. Dia ada level dia. Dia duduk mari detect dulu sikit. Macam saya cerita bulan lepas. Jumpa satu sahabat kita duduk buat satu apa? Dia buat satu business spray body kereta. Kereta-kereta rosak kemalangan. Dia ada bengkel dia. Tu hari ada sikit urusan dengan dia tu. Nak repair sikit kereta, dia jumpa dengan dia. Borok-borok. Dia ajak makan. Saya doa juga, dia tu guru pada kita. Kita dah panggil dia abang-abang. Kita duduk tanya, dia datang ni. Dia duduk mari sekali, rupanya tahu sama. Dah, Allah. Dia beritahu lah, tak kita tahu duduk umur saya berapa. Tak dia beritahu. Tapi nak sebut apa, sebaya rupanya. Dia panggil lama, dia berbulan-bulan dengan panggil abang. Ni jadi tak sedap lah nak panggil nama tu. Sedih muslimat. Dalam gua ada, dia ajak kita. Jom Ustaz, makan dulu. Kita makan lah. Kerja saya makan dah. Kita bagi. Walau tak makan pun. Bukan apa malah ni. Jadi kalau pergi kedai bukan kita takut. Bukan kita takut kita belanja orang. Takut orang belanja kita. Betul-betul. Pasal apa banyak jadi dah gitu. Pergi makan ni biasa. Ustaz bayar dah Ustaz. Kalau ada makan dengan orang yang tolong bayar. Ni kata ni. Jadi Ustaz nampak situ. Best ni macam situ je best. Tapi orang pecah kepala orang tak tahu. Orang pecah kepala ni. Orang duk main gini. Duk tanya soalan. Duk main. Duk cerita masalah orang ni. Waktu orang tak tahu, cuma nampak best bila duduk ustaz makan kedai. Nak bayar-bayar, orang tu tak orang bayar dah tak. Kalau orang mana pula bayar ni, ada tak? Ada tak? Sini muslimat. Jadi nak sebut kenapa bila dia ajak makan kata, semula dah pun. Larak cerita hal gaul. Dia kata ustaz, orang duk khabar, orang beritahu. Kalau orang kata hari ni sakit, orang paling sakit sekali sakit gigi. Dia kata tipu ustaz. Tipu. Orang sekarang dia panggil bom. Bom tipu dulu Nawak. Dia kata orang sakit paling sakit sekali, dia kata sakit gigi. Dia kata tipu Ustaz. Sakit yang paling sakit sekali, gaul. Kita ni mana pernah kena gaul? Wa na'udzubillah min zalik. Bila dia kata kena gaul ni, kejutlah juga. Dia kata Ustaz, saya kena dah gaul Ustaz. Ni, kena ni dekat tumit kaki belakang. Subhanallah. Kita kaki kita ni Ustaz, kena
gauk ni jangan gerok. Gerok sakit. Ni cerita ni sekarang ni muka hidung. Sini Ustaz. Boleh tengok muka dia bila tengok muka saya dia cara cerita. Dia nak cover fakta yang benar dia sakit. Dia tengok muka hidung sekali. Gerok sakit Ustaz. Kaki kita ni bila kita kena gauk jangan gerok. Bila gerok Ustaz sikit kali sakit tu. Sakit ni Ustaz macam nak terkejim ni dia. Betul-betul kau Ustaz nangis tak sakit. Kena jabit kau janggut. Nak sebut apa sakit? Lah betul Ustaz, kaki kita pula mana boleh dok kalis Ustaz. Bila dok kalis dok gerok, lenguh. Lupa. Ni saya cabut senyum-senyum. Duduk daripada sekarang jangan gerok kaki. Sampai habis kuliah. Pendek kata tak kira habis wuduk pakai mengakak. Dok jumpa cari kaki. Kebas. Dan orang kami panggil sekebang. Sekebang duduk atas pali duduk. Dia orang kami ada sini sekebang. Saya pernah duduk di Kuala Lumpur duduk sekali orang luar. Kata sekebang kaki. Duduk tengok kita atas bawah. Dia kata serban kata kepala. Kata serban ni kaki ni. Jadi sesemut. Serban sesemut. Betul lah tu. Tapi nak sebut apa? Kaki kita ni, dia kata Tuhan beri nikmat kita. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat Tuhan beri kita ni tak terhitung banyak dia. Kalau nak hitung tak boleh nak hitung. Banyak. Dia boleh kali kaki ni. Maksudnya boleh kecil tu nikmat kan? Boleh kecil nikmat. Nak tahu ni nikmat boleh kecil ni, tanya orang kena nyakit batu karang. La ilaha illallah. Dok terang dia kecil, dok tubik air. Dia keluar darah. Sakok perut ni ditangkap pinggang. Sahabat lain buat cerita seorang. Dia kata Ustaz, kena nyakit batu bepang. Batu karang. Nyakit batu karang, dia kata Ustaz, dia tangkap pinggang dulu. Saya kena Ustaz balik daripada kerja, duduk atas kursi sekejap, buang tengah nak kering peluh ni, tiba-tiba duduk macam orang tolak daripada belakang, tangkap pinggang. Dan tu Ustaz nak bangun tak boleh. Dan tu rasa nak pergi buang air kecil. Bila masuk tandas, masuk tak boleh buang air. La ilaha illallah. Masuk dalam tandas tak boleh buang air. Dia pasal benda nak keluar. Tak keluar, kita rasa bila keluar, benda ni rasa release. Kita rasa release, benda ni kita rasa relax. Tapi masalah nak release tu tak boleh. Nak keluar tu tak boleh. Bila nak keluar tu tak boleh, ditangkap pinggang. Dia mahu sekali ni dengan perut mengulang apa semua. La ilaha illallah. Dia kata Ustaz, ekor pasal 16 ni berpeluh macam mandi. Sakit tu hanya tahu. Mau balik apa semua, panggil isteri masuk dalam bilik air, duk akak papa masuk dalam kereta. Bini pula duk interview, sakit dah apa. Dia kata jangan tanya banyak, buat hospital dulu. Duk tanya ni apa besar pula, dia tanya mana dah. Dia sibuk nak interview pula dah. Dia mana ada masa nak jawab. Dia jeda ni, sahabat tu jeda. Naik kereta apa semua pergi. Tahu dah, hospital aku lambat aku. Pergilah mana-mana planet dulu. Jangan ke planet haiwan tu dah. Pergi dulu dia kata ni. Mana-mana planet. Sini masuk ni. Dok tahu pakaian apa, naik kereta apa pun dok tahu. Ni kerja sahabat kita ni. Sahabat ni. Naik kereta apa pun dok tahu. Sini masuk. Doktor kata kena pergi hospital. Dia kata doktor apa pun bagi dulu. Ini siapa apa pun ni. Bagi satu jarum, cucuk, tangan sakit. Yang boleh 5 minit, bawa saya lega sikit. Bau perasan, pakaian mereka. Bau perasan. Maksud dia dulu. Kalau orang main telanjang, tak sudah. Ini kata sakit, sini macam. Kalau kata telanjang, kalau orang bawa pergi hospital pun tak sedar dah. Pasal apa dalam keadaan sakit. Ini kata sakit ni. Ni kita ni dah syukur pada Allah Ta'ala. Tuhan boleh beri kita hari gagal, mari ni semayang dengan kaki kita sendiri. Ini nikmat besar lah ni. Pasal apa? Di sana ada ni, orang terletak di rumah, hampir dia spend hampir masa dia di rumah je. Daripada berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Orang-orang larat sampai bertahun-tahun. Dulu badan besar sendok. Tuan test sakit boleh 2-3 bulan. Dia punya weight badan turun dan hari ni dia tinggal kulit 3 bulan je. Kita dulu duk tengok dia cegah gagal apa semua. Hari ni dia ziarah dia 3 bulan tak tengok. Dia ziarah dia, duk tanya dia kata apa jenis gaji kita? Haji Dia tengok mata cekong apa semua. Ustaz dia punya gitu. Dia pula kenal kita.
Ingat salah rumah ke? Dia lah. Lain. Panjang tu lain. Jadi shrink. Bukan shrek. Jadi shrink. Shrek jadi besar. Dia shrink ni. Dia punya berat badan duk turun juga. Kulit dengan tulang pun semua duk. Dia dah ilmu haji. Minta maaf banyak haji. Minta maaf banyak haji. Dia kenal dia. Oh tak besar. Lepas tu makan pun ni. Makan pun duk lalu besar. Cuma nak minta saya. Saya nak minta dia sakit. Dalam mana pun. Semayang. Boleh buat dia pun. Kita dengar dia. Dia duk ramah haji kita. Ada orang tuan uji dia sakit ni. Ni hadis kita baca ni. Ni hadis yang kita baca ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ma min muslimin yusibuhu azan syaukatu fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyi'atih wa huttat anhu dhunubuh. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang tertimpa suatu kesakitan, baik itu baik berupa duri ataupun lebih besar daripada itu, nescaya Allah Ta'ala akan menutup kesalahan-kesalahannya dan menghapuskan zunubuh. Allah Ta'ala menghapuskan segala dosa-dosa dia. Selama mana tu? Selama mana dia sabar. Dan kata lagi dalam hadis, kama tahutul syajaratu waraqaha. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama sebagaimana daun-daun yang berguguran daripada pohon. Dosa duk jatuh, duk turun tu umpama daun yang gugur daripada pohon. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam kiaskan sebegitu. Bagi siapa ni? Bagi orang yang sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya senang bukan senang. Bukan senang cakap boleh sembang betul. Tapi nak tanggung mana tambah pula kalau kita ni tak ada ilmu. Allahu Rabbi. Tuan tes. Kadang-kadang jenis Allah Taala ni pula dia uji pada orang dia sayang. Duduk zaman jahil dulu tak ada masalah. Kita ni senang-senang. Kita punya dipanggil apa ni? The circle of life. Putaran kehidupan kita ni. Kita ada catat dia punya catat organisasi dia apa? Dia apa? Kita ada life chart kita. Life chart kita ni dia ada decrease, dia ada increase, ada decrease, duduk naik ni. Yang kira-kira kita ni macam-macam pengalaman dah. Dah boleh ke umur 20, 30, 40, 50 ni. Di depan saya ni. Dengan ujian jadi manusia ni bermacam-macam. Jadi manusia itu ujian. Kita jadi orang lelaki itu ujian. Kita jadi orang perempuan tu juga ujian. Kita jadi lelaki yang kita ni jadi ayah. Kita ni jadi suami kepada seorang isteri. Itu juga ujian. Kita jadi seorang isteri, kita jadi seorang perempuan, isteri kepada seorang suami. Itu juga ujian. Yang kita ni manusia jadi apa pun ini kita ujian. Yang ujian tersebut sekiranya Allah Ta'ala test. Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Di saat tu kita boleh tahu orang berjeda. Macam-macam. Tuhan boleh uji kita dengan bermacam-macam ujian. Senang-senang. Ada Allah Ta'ala uji seseorang tu susah. Dia pernah lalu dulu. Hari ini jadi senang tak ke mana pun dia tak lupa zaman dia susah dulu. Ada orang. Yang kalau kita duduk perhati-perhati dalam masyarakat kita ramai hari ini ni. Orang yang kaya-kaya yang dulu kira-kira dulu zaman dia kecil-kecil dulu dia mari daripada keluarga susah. So hari ini bila dia dapat Allah Ta'ala beri dia sedikit kekayaan, dia appreciate. Dan walaupun nampak dia jenis bermewah-mewah hari ini, tapi daripada masa yang sama dia tak lupa daripada mana dia datang. Ada? Senang-senang duk tengok orang duk lepas, duk naik BMW X6, duk naik apa nama beratus apa semua ni. Kalau kita boleh duduk sembang dengan dia berapa kenal, senang-senang saya sendiri pun ada beberapa orang sahabat-sahabat ada pegang title datuk apa semua. Dia main kuliah, dia duduk dengan kita, habis-habis kuliah duduk sembang. Dia kata, Ustaz, saya dulu asal orang susah. Bukan tanya pun, tapi duduk cerita. Dulu asal orang susah, Ustaz. Ni cerita-cerita boleh makan ni. Bila duduk sembang-sembang kata, boleh makan ni, Ustaz, nasi ada ayam ni cerita besar lah ni. Dan kita hari ni boleh makan ayam tu, kita tak rasa apa dah. Dulu Ustaz kita makan apa sangat dulu. Kita dulu zaman kita susah-susah dulu, zaman budak-budak, zaman duduk dengan ayah dengan mak kita dulu. Makan apa sangat kita ni. Boleh ikan kering tunggu suka lah. Boleh nasi kosong tu. Nasi tanak dalam periuk usia tu. Seminggu semak letak pula atas dapur kan. Lagi ni mak dah masak pula telur dadar. Telur tu dia pecah dulu, tak pergi main yang bawang. Duk gaul sekali mix, masuk dalam kuali. Lagi siap dah goreng, lagi potong. Boleh 1 juring, 3 juring, 4 juring. Awak ni duk share dengan adik-beradik ni. Air raya. Tu dia macam air raya. Nak apa besar. Ni maksud.